Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah memberi kita pinjaman nyawa, masih lagi memberi kita pinjaman nyawa, kesihatan tubuh badan, kesejahteraan hidup, dan segalanya lah yang baik-baik, yang mana Allah ni bagi kepada manusia ni bagi atas kesesuaian manusia itu sendiri. Bila mana kita ni umat Islam, memang ramai di antara kita sedang diuji dengan kesusahan, tapi itulah bersesuaian dengan orang tu sebenarnya. Mungkin itulah salah satu cara yang Allah nak ingatkan dia bahawa kesenangan tu tak selamanya kekal. Maka bila Allah bagi dia susah, waktu susah itulah dia nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, waktu susah itulah dia nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa pun, segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tetap bersyukur juga. Sentiasa bersyukur di atas segala pemberian lah. Walaupun Allah uji kita dengan kesusahan, tapi sebenarnya mungkin kita kena bersyukur. Ada benda lain yang patut kita syukuri. Contohnya ialah kesihatan tubuh badan. Walaupun Allah tarik rezeki kita sikit, beri kita susah sikit, tapi Allah masih lagi beri kita oksigen untuk bernafas. Kita tengok dekat hospital berapa ramai orang yang tercungap-cungap, tak cukup oksigen dalam badan dia, dia nak bernafas susah, berbanding kita orang yang susah tapi diberi kesihatan tubuh badan kan. Orang yang tercungap-cungap tu pun, kalau buka akaun bank dia, melampau-lampau dia punya duit kan, 5-6 angka duit dia kan. Tapi kita tak apalah, itu je rezeki kita, dan itu yang patut kita bersyukur sebenarnya. Bukan senang kita nak rasa sesenang orang kan, tapi sekurang-kurangnya kita ni diberikan kenikmatan melalui benda lain. Macam saya bagi tahu tadi, contohnya ialah nafas kan. Kita ada rumah dan sebagainya. Walaupun kita ni Allah uji dengan kesusahan, tapi sebenarnya ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Nak tengok kat mana? Pergi tengok, buka TV, buka tengok Ustaz Bilio punya rancangan lah kan. Dia mencari orang miskin untuk diberikan sumbangan, kan? Yang mana dia pun sebenarnya bukannya cakap apa bukannya boleh tahu sendiri kan. Kena ada orang yang bagi tahu dia yang orang ni susah, jadi dia datang tolong. Apa yang dia mampu dia tolong kan. Ustaz Bilio ni pun dia tak mampu nak bina sebiji rumah pakai tenaga dia, kan? Dia seorang-seorang, dia yang beli batu, dia yang angkut pasir, dia yang angkut simennya, bancuh simen, tepek sana, angkat atap, dirikan tiang. Dia tak mampu sebenarnya, tapi apa yang dia mampu ialah dia hulurkan bantuan melalui duit, dan dia bagi kata-kata semangat dia dekat orang tu, supaya orang tu tak putus harapan lah. Kalau kita tengok ramai orang miskin yang putus harapan dengan kehidupan dia, mungkin ada rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Tapi Ustaz Abilio bila dia tolong orang, bukan tolong saya, dia tolong sambil dia berdakwah. Dia tolong orang tu, lepas tu dia beritahu suruh selawat, selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa diri, sembahyang dan sebagainya. Itulah benda yang kita mungkin mampu buat lah sebenarnya. Walaupun kita tak mampu nak bagi duit yang banyak, tapi mungkin kita boleh bantu dia dari segi memperingatkan dia kepada benda-benda yang baik lah. Kita tak tahu apa nasib kita akan datang. Mungkin
sampai satu masa kita pula diuji dengan kesusahan, maka insya-Allah orang yang kita tolong tu yang akan tolong kita balik. Kita bukan berharap, tapi kalau itu kehendak Allah, siapa kita nak menolaknya lah. Kan. Okey, jadi kita sambung semula kita punya perbincangan dalam bab kelebihan sedekah. Kita tinggal satu lagi sebenarnya, kelebihan sedekah. Memang dalam buku ni ada tulis 6 je sebenarnya, tapi banyak lagi kelebihan-kelebihan sedekah yang kita dah tahu dah sebenarnya. Okey. Kelebihan yang terakhir yang ada dalam buku ni ialah meningkatkan perasaan kasih sayang antara kerabat. Sedekah merupakan amalan yang digalakkan agar dilakukan secara berterusan. Amalan sedekah bukan sahaja menjanjikan pahala di akhirat, malah ia memberi ganjaran yang dapat dinikmati oleh penderma di dunia ini lagi, terutamanya derma kepada kaum kerabat. Ikatan silaturahim antara kerabat perlu dipupuk dan disuburkan pada setiap masa. Kunjungi dan membantu baik dari sudut kewangan atau sebagainya adalah antara yang boleh mengeratkan hubungan antara kerabat. Sebenarnya kita terlepas pandang satu benda dalam bab sedekah ni. Kita selalu tengok dekat pasar malam, pasal tanya orang yang bersedekah tu, kita beri sedekah dekat dia kan. Sedangkan adik-beradik kita sendiri pun, saudara mara kita sendiri pun ada dalam kesusahan, sama ada susah duit dan sebagainya. Sebenarnya yang patut kita tolong ialah yang paling dekat dengan kita sebenarnya, saudara mara kita, kaum kerabat kita kan. Kita sepatutnya tolong diorang apa yang patut, supaya diorang dapat meneruskan kelangsungan hidup diorang seperti biasalah. Kita tak perlu nak pergi jauh-jauh tolong orang. Kita kena selesaikan dulu masalah yang dekat-dekat dengan kita ni, barulah boleh kita beri tolong orang yang jauh. Bukannya maksud bila kita tahu saudara mara yang terdekat kita susah, kita tak boleh tolong orang lain. Bukan macam tu sebenarnya. Kita kena tolong semua, tapi yang utamanya ialah yang paling dekat dengan kita, adik-beradik kita yang susah, yang sebagainya lah. Tambah-tambah lagi waktu PKP ni, mungkin ramai lagi yang tak ada kerja dan sebagainya, yang baru nak mula bisnes, yang mana sebelum ni dah buka bisnes besar-besar, lepas tu bila PKP drop habis. Kita kena tolong diorang, sama ada kita tolong diorang tu dari segi kewangan, atau kita tolong diorang tu daripada kata-kata je, bagi dia dorongan semangat, kita bagi idea kita macam mana dia nak kembangkan bisnes dia dan sebagainya, dan seterusnya, barulah kita tolong orang lain kan. Tapi kalau kita nampak orang-orang tepi jalan minta tolong, kita bagilah pertolongan kita kan, bagi mana yang mampu je kan. Jangan pula kita dah tahu dia ni makpek kan, lepas tu dia tahan kita minta tolong, saya nak petrol sikit bang, saya nak minta, saya ni motor saya tinggal kat sana ni dan sebagainya. Sedangkan dia nak minta petrol tu sebab dia nak sedut kan. Sebab orang pun kreatif kan, dia nak hayakan kepala otak dia, tak semestinya dengan gam, kadang-kadang dengan petrol. Dia minta petrol kita ni kesian dia ni, kita dah tahu dah dia buat dia isap petrol, tapi kita tetap juga bagi dia, maksudnya kita yang salah. Tapi kalau dia ni betul-betul memerlukan, kita bagi tak apa. Sebab pengalaman saya sendiri, saya pernah 2 kali dah motor saya habis minyak tengah jalan. Berpeluh juga sebenarnya nak tolak motor tu sampai selesai minyak. Tapi Alhamdulillah dua-dua kali tu ada orang datang tolong saya, walaupun saya cross jalan roadway. Biasalah kan, dah penat memang penat tolak motor ni, tolak motor yang tak ada minyak ni. Motor kan berat kan. Tolak lepas tu ada orang datang, kenapa? Okey, Mimi sini saya tolong. Bukannya dia isi minyak dah, sebenarnya dia tolong motor kita duduk
atas motor tu dia tolak kan, kaki dia tolak sikit, lepas tu dia suruh cross runway. Kita pun cross runway, dapatlah sesi minyaknya. Macam itulah. Sebab itulah kita ni selalu kena buat baik supaya Allah hantar orang untuk membuat kebaikan kepada kita. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.